Hai, hai. Kenapa kalau buat live kat TikTok ni kita punya filter jadi macam putih ya? Hai, Assalamualaikum. Hai cikgu, hai. Sihat tak semua? Saya ada dekat Sungai Besi. Tadi baru lepas urusan abang saya. Jadi sekarang ni tadi hujan, so lepak jap dalam kereta makan. Tadi beli roti sikit. So ada masa sikit hari ni sebab hari ni cuti. So jomlah kita sembang-sembang jap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hujan-hujan macam ni korang tak tidur ke? Hai. So masih lagi kita sedang meraihkan lah kejayaan rencana juga Sahuyi, tetapi jangan terlalu lama lah, okay? Sebab akan ada lagi banyak kejohanan yang akan diorang sertai lepas ni. So kita meraihkan, tetapi jangan terlalu lama dan jangan terlalu menjulang juga. So itu boleh menjatuhkan juga karier seorang atlet tu lah. Kenapa cikgu cuti tapi kita orang tak cuti? Sebab saya kerja coaching. Hari ni pun coaching tak ada. Yang bezanya saya belajar lagi. Awak dah kerja, saya belajar lagi. Terhibur dengan skandal dia. Itulah Syida, sampai hati dia. Hello Darren, how are you man? Long time no see. Darren tak join Japan Open ke? Tak sure dia join ke tak. Kalau tengok dia punya interview semalam tu macam dia tak join kan, sebab ada injury kan. Hello Aina, Eric, apa khabar? Tak join Ada Japan Open. Yelah tu tak join kot. So mungkin sebab biasalah kalau kita main ni, kalau sampai peringkat separuh akhir tu memang dah tough game sikit. So memang akan ada injury kan, keletihan ke. Itu normal lah. Itu normal. Dataran Merdeka, oh ya ke? Harapnya macam tu lah. Harapnya dia tak main, dia ada dekat dataran. Ada dekat Sungai Besi, Eric. Awak kerja ke? Ya, kalau dia berarak di dataran Merdeka pada hari kemerdekaan tu memang layak dan berhak. Saya ada sekali kat dataran, nak buat apa berkawat ke? Kan tak pasti. So, cuma saya nak share lah kegembiraan tu kan. Banyak faktor yang buatkan saya gembira, selain daripada juara pertama tu. Tapi diorang juga tu merupakan sahabat saya lah, terutamanya Sawi. Oh cuti ke? Tapi aku kejap lagi nak pergi ke IOI kejap. Nak beli barang sikit. Mungkin. You tengok gembira tak? Gembira. Cuti ayo ngeteh. So korang semua dah subscribe tak saya punya YouTube channel saya? So lepas ni akan ada lebih ramai lagi untuk program Sit Next to Me lah. Tapi tunggu lepas habis tournament besar ni, Japan Open semua ni. So nanti kita akan shoot
kan. Siapa yang ada bersama dengan saya tu rahsia. So korang nak siapa? Bila video baru untuk yang setakat ni, sementara ni macam ni je lah. Hari tu saya buat satu trick shot ajar, and then akan ada ni untuk video hari tu saya pergi main badminton dengan YB Syed Saddiq. So nak cerita sikit saja, nak buat konten macam tu kan. So ada dah untuk dah set untuk appointment dengan pemain juga, tapi ada yang free, ada yang tak free kan. Tapi saya akan usahakan. Memandangkan saya pun baru je free, baru je ada masa sikit ni kan. Minggu lepas tu sepanjang minggu tu memang untuk World Champ saja kan. Sebab apa, kadang ada sesi pagi, kadang ada sesi petang. Tapi memang penat sebenarnya mengulas ni. Sebab apa, 5 game kita nak hadap kan. Korang tengok satu game tu Malaysia main dah kan. Tapi kita nak kena tunggu sampai tu, nak kena fikir, nak kena tahu macam mana dia punya game, macam mana kita nak kena bercakap, kena fokus lah kan. So memang balik tu memang biasanya penat. And kadang-kadang tu study juga untuk ulasan esok. Maksudnya study siapa yang main besok, siapa yang advantage, siapa yang ni. Jadi kita datang besok kerja tu, kita dah ada pengetahuan lah. Video AUG tak ada ke? Tak ada. Besok datang apa besok? Besok saya besok sampai 3 hari bulan saya ada kursus BWF coaching level 1. So doakan saya guys, selama seminggu tu saya kena belajar lah macam mana ataupun nak mendapatkan sijil BWF certificate untuk upgrade knowledge kan. Kita ni muda-muda ni, kalau ada masa kan, jangan buang masa lah kan. Bercinta lah dengan Syida lah, apalah, malas lah kan. So kita upgrade lah knowledge kan, untuk pengetahuan kita sendiri. Terima kasih kerana bagi kata-kata semangat buat saya. Terima kasih. Saya harap kamu suka dengan mungkin saya tak tahulah yang mengenali saya ni dari mana ke, dari YouTube ke, dari ulasan saya sendiri ke, dari celah mana pun saya tak tahu. Tapi terima kasih setakat ni semuanya bagi kata-kata yang positif, kata-kata yang baik, dan saya ambil itu sebagai salah satu motivasi lah buat diri saya. Ya, saya bukan selalu main dekat Keep Mall saja. Saya buka akademi badminton bersama dengan adik-beradik saya yang dinamakan sebagai East Brothers Badminton Academy. Dan sekarang kita dah ada hampir 140 ataupun 150 pemain keseluruhannya. Tapi ada banyak ni lah. Ada basic, daripada grup basic ke grup advance. Kita ada grup elite, kita ada grup senior. Cuma untuk dewasa kita belum ada perancangan lagi. Waalaikumsalam. Sit next to me dengan Datuk Lee Chong Wei please. Itu yang memang saya harapkan lah kan, kalau boleh dapat. Cuma saya belum berfikir macam mana cara nak invite lagi. Tetapi kita belum cuba, belum tahu kan. Harap-harap lah kalau ada jemputan yang kita buat tu, dia terima lah kan. So sit next to me InsyaAllah akan diteruskan. Hari tu yang episod pertama baru dengan Nur Izzuddin Romsani kan. Jadi masa tu kebetulan dia baru balik daripada Singapore yang dia kalah awal. Jadi masa tu saya terus set appointment, and then masing-masing kita keluar, lepas tu terus shoot kejap. And then ada juga pemain-pemain lepas tu yang kita dah buat appointment, kita nak shoot, tapi last minute dia tak dapat, dia ada event lain apa semua kan. So kita tambah pula saya ni memang pun masa pun tak berapa nak ada sangat juga. Waalaikumsalam. So guys yang tengok aksi final
antara Erencha dan juga Sowi semalam, saya nak cakap sikit lah kan. Yang pertama, Hendra Setiawan dengan Omar Hassan tu sememangnya macam kita kan. Saya, batch saya dulu, kawan-kawan saya, kita badminton kita ada 6 orang, 7 orang tau. Saya, Sowi, Lizija, Cedric, Uiziheng, Ong Wijian, Tan Jawe. Jadi kita orang ni kalau tengok match badminton lah kan, kalau final apa-apa ke, memang kita tengok sekali dekat kafe sekolah dululah kononnya. Jadi kalau tengok match-match Hendra Setiawan dengan Omar Hassan ni memang idola saya. Memang saya ikut cara dia main, saya suka ikut dia punya style main. Dia memang idola gila lah kan. Sampai kan saya tu memang segala DP dulu tu dekat gambar-gambar sosial media tu semua letak gambar Hendra Setiawan lah kan. Memang minat sangat. Sampai orang panggil saya masa tu Hendra Setiame kan. Saya namakan diri saya, panggil aku Hendra Setiame. Lepas tu termasuklah dengan Sowi ni yang mengidolakan Hendra Setiawan ni. Tapi dalam sepanjang kerjaya saya sebagai seorang pemain, saya tak pernah dapat bermain dengan Hendra Setiawan kan. Jadi Sowi Erencha ni dia dah merasai lah benda tu dah banyak kali kan. So saya tak pasti macam mana perasaan apabila kita dapat bermain dengan idola yang kita kagum kan. Lepas tu kita menang, lepas tu kat kejohanan yang besar, lepas tu kita dapat World Champion pertama. So gila kan. Hello akak aku ada sini kan. Cover foto Twitter pun gambar Hassan kan, Hassan Setiawan kan. So memang sukalah, minat kan. Sebelum korang minat dia, aku orang pertama lah, dari kecil-kecil dulu lah. Saya dari kecil dulu kan, kalau kita tengok badminton, All England, Cooking Cat dulu ke apa ke, main dengan Omar Hassan Setiawan ni, memang suka sangat. Sampai kita training tu memang rasa macam aku nak training tu sebab konon nak main macam dia. Tu biasalah kita punya imaginary orang panggil. Lepas tu hari tu masa Sowi Erencha, bila dia orang lawan dengan Izzuddin dengan Gozife, jadi advantage memang dekat Erencha Sowi sikit. Tetapi saya masa tu anggap yang macam okay, ini siapa yang menang ni, siapa yang ada chance kan. Sebab apa, dua-dua ni kita tak boleh nak cakap advantage tak advantage juga. Sebab apa, kalau kita lawan dengan kawan sendiri, beza kalau kita main dengan orang luar. Dengan kawan sendiri, walaupun kita contohlah Erencha Sowi tu ranking nombor 1 dunia, tapi Adin dengan Afif tu ranking 60 dunia. Lepas tu diorang lawan sekali, tak mustahil Adin Afif tu boleh menang Erencha Sowi tu. Sebab apa, kita training sekali, kita dah tahu dah, kita dah biasa dah kan. Lepas tu banyak pula lepas tu je kan. Apa lagi tadi dah tertinggal pula. Sowi secara peribadi lah, dia seorang yang sangat sebenarnya sangat-sangat baik, sangat-sangat soft orang dia. So dia tak nakal lah, dia budak baik. And then dia ni masa awal peringkat remaja tu memang anak mak betul. Sebab apa, dia orang ni dua beradik je kan. Dua beradik je yang saya tahu. Tapi dia ni memang ada satu hunger untuk sukses tu lah. Dia ada benda tu lah. Hunger untuk sukses tu bagus. Dan sebab apa kadang-kadang kita rasa yang macam dia ni kalau kalah dia down, dia apa semua tu. Sebenarnya benda-benda tu kalau kita ambil dari sudut positif, dia bagus. Takkanlah dia kalah, dia pergi berparti pula kan. So dia kalah tu, dia akan fikir bila sampai waktu aku ni dia akan cuba lagi. Itu antara benda yang bagus. Berbeza dengan Erencha ni dia jenis pakai langgar je kan. Dia memang jenis berani. Dia memang kaki langgar punya orang. So kalau tengok interview dia pun, dia kalau cakap tu memang confident, bagus
kan. Itu memang karakter Aaron Chia. Saya kalau boleh nak orang kenal saya kalau boleh nak ni, kalau boleh nak ni. Jadi itu Aaron Chia. Tapi Sowi ni kadang-kadang bila dia kalah tu dia ada jiwang-jiwang sikit kan, down lah, sedih lah, apalah ni kan. Dia suka benda-benda macam tu. Tapi yang bagusnya tu, walaupun dia dalam keadaan macam tu, dia masih lagi berusaha. Ayah pesan jangan balik dulu, hujan lebat. Sejak bila pula yang kau tu ada kat rumah, Pawas? Dah lah, nama kau Atuk Rokus. Kau tukar nama TikTok kau tu, Atuk Rokus pula begini. Memang kalau kita berpasangan kan, kita main double kan, kita mesti kena ada seorang, mesti ada satu karakter yang macam kena seorang yang jadi leader. Leader ni sebagai walaupun dia tak bagus sangat, tapi penting untuk dia fokuskan partner dia kan. Kalau kita tengok game semalam tu, Aaron Chia, wait, fokus kan. Memang kalau lawan Ahsan Setiawan ni, kalau kita hilang fokus sekejap je, 6-7 poin dia dapat sekejap je kan. So memang kena sentiasa ingatkan. Tu peranan Aaron Chia semalam tu bagus, sentiasa ingatkan tu memang kena ada dalam setiap pasangan. Dia kira panggil macam leader lah kan. Lagi-lagi kalau macam Aaron Chia Sowi tu, kalau Wei tu hilang fokus, dia main tak bagus je, pair tu akan habis kan. Sebab apa, dia Sowi ni dia kira mastermind. So kalau setakat ni cikgu dengan Syida masih lagi dalam keadaan tempo bertenang lah masing-masing. Tapi cikgu bila tengok caption Jepun dia tadi dekat Twitter, cikgu rasa macam kesian pula kan, walaupun tak faham kan. Tapi nanti kita tengoklah macam mana follow up nya. Jadi macam tu lah sedikit. So siapa yang tengok Astro Arena semalam, memang kawan saya Abang Izzuan memang menitiskan air mata. Dia menangis masa dia mengulas. Sebab apa? Mungkin saya tak tahulah kan. Dia ni dah dalam bidang ulasan dah 14 tahun kan, dah 14 tahun. Tetapi kerjaya sebagai seorang pengulas ni, bila nak dapat momen-momen macam ni, kali pertama dapat juara dunia, kali pertama dapat juara Olimpik, itu susah nak dapat kan. So bila dia dapat benda tu yang dia mengalihkan air mata. Mungkin atas faktor kerjaya dia yang satu, yang keduanya atas faktor dia pun meminati sukan tu sendiri kan. Fariza M pun ada nak bagi tahu pasangan saya masa dekat AUG, dekat Sukip waktu tu dia baru masuk. Fariza M nama dia. Muka ala-ala Korea lah kan, tapi perangai tak semenggah. Cikgu tak faham, saya tak faham kalau gift yang orang bagi ni, saya tak tahulah benda tu apa kan. Kalau tengok orang live kat TikTok ada gift lah apalah, saya tak tahu. Tapi kalau benda tu ada bagi kebaikan dekat saya, terima kasih banyak. So cuti peristiwa tak ada. Tapi lepas menang semalam, saya dah bagi cuti dekat Perdana Menteri dengan Menteri-Menteri kanan dia lah, isteri dia sekali semua kan. Kita tak payah tunggu dia bagi kita cuti, rakyat bagi dia orang cuti. Tak apa, bagi dia orang rehat, penat kan. Dia orang kan penat. Tapi saya nak ingatkan lah antara faktor yang boleh menyebabkan kerjaya seorang atlet itu hancur ataupun tak berjaya diteruskan, antaranya adalah
boleh disebabkan atas dasar populariti. Tapi kalau macam Aaron Chia, Sowi yang saya tengok, diorang ni jenis yang tak terkesan sangat dengan benda-benda macam tu. Alhamdulillah lah, setakat ni saya tengok pemain badminton negara kita, mereka berjaya kontrol benda tu. Kadang kita tak tahu, kalau macam Aaron Chia tu tak apalah kan, dah kahwin, dah ada anak apa semua, so mungkin tak ada gangguan sangat. Tapi kalau mungkin yang lain-lain tu ada gangguan-gangguan macam tu, kalau diorang tak pandai handle kan, contoh kalau lelaki lah, perempuan ke apa ke kan, kalau diorang tak pandai nak handle benda tu, boleh bagi kesan kepada kerjaya diorang kan. So suka untuk saya ingatkan, ya, kita boleh meraihkan juara dunia kali pertama, tetapi kita jangan terlalu mengangkat untuk kebaikan diorang. Jangan terlalu mengangkat sangat, apa semua. So benda tu boleh bagi kesan diorang akan pressure apa semua. So kita boleh cakap yang macam tahniah kan atas usaha, teruskan kan, teruskan, ini adalah permulaan kepada sesuatu perkara yang lebih besar. So kita jangan expect untuk lebih dari diorang, jangan kan. So kita pun kena, sebagai peminat, kena berhati-hati. Cikgu pelukkan Wei dan Aaron untuk saya nanti diorang sampai Malaysia. Kalaulah saya dapat berjumpa dengan diorang kan, bila dah jadi juara dunia ni, nak jumpa pun susah kan. So InsyaAllah kalau berjumpa nanti, saya ciumkan sekali. Okey, ramai yang tanya saya, minta pandangan pasal yang viral baru-baru ni. Tapi saya tak dapat tengok full secara jelas apa yang berlaku kan. Saya hanya sekadar macam pintas selalu macam tu. So saya tak pasti dan saya tak berani nak cakap apa-apa. Yap, itu sajalah kan. Saya hanya buat saya punya kerja je. Saya tak ambil tahu tentang perkara-perkara yang lain. Cuma kepada yang mengecam ke apa semua tu, kita kena tengoklah, kena tengok benda tu, kita menilai benda tu benda yang bawa kepada kebaikan kepada seorang pemain ataupun tidak. Kalau benda tu tidak bawa kepada kebaikan kepada pemain yang bermain untuk negara kita, pada saya itu mungkin negatif. So kita just anggap benda tu negatif lah kan. So jangan terlalu kita pula yang ambil sangat benda tu sebagai benda yang boleh mengganggu kita kan. So just kita kena pandai menilai lah. Pada saya setiap orang berhak berikan pandangan masing-masing. Berhak. Semua orang berhak kan. Cumanya bagaimana cara kita berikan, itu penting kan. Tak pastilah. So kalau benda tu silap, kita maafkan. Tapi kalau benda tu tak tahu, saya pun tak tahu. Saya ingatkan lagi sekali, saya tak tengok full lagi kan. Saya tak tengok secara full lagi. Jadi saya baru je tadi pun tidur bangun pagi, lepas tu bantai tidur lagi sampai ke petang. Lepas tu ni baru keluar settlekan urusan-urusan yang perlu kan. So saya tak ada tengok lagi apa benda. Cuma dah kita stop untuk bangkitkan isu. Benda tu dah lepas dah. So kita fokus, peminat ke pemain ke, kita fokus yang kat depan ni. Okay, please tolong Syida, kita fokus yang lain ni. Okay, next ada apa, so apa kita kena buat. So kalau kita sentiasa melihat benda yang di belakang, kita takkan maju ke depan
kan. Kita bawa kereta pun kita kena tengok depan kan. Kena tengok depan je. Mana boleh kita bawa kereta kita tengok belakang macam ni, bila nak sampai kan. Tapi sometimes kita kena tengok belakang kan. Ada side mirror, ada cermin belakang. Sometimes kena tengok sebagai pengajaran. So sekarang ni peminat ke, saya sendiri ke, pemain ke, benda dah kalah, lepas. And then kalau ada kesilapan yang dibuat pun, saya rasa dia lebih matang, dia lebih tahu, pemain lebih tahu. Dia anggap benda tu sebagai proses lah. Syida tu dia marah-marah pun comel. Tu lah, itu yang dia lah, kita ni tak adalah iman tu kuat sangat kan. Tapi itulah. Kan nak bawa kereta pandang belakang kan. Macam tu lah. So kita tak payah nak bangkitkan, nak besar-besarkan lagi. So kalau macam tu ada silap, kita kena faham manusia kadang-kadang kan. Kita tak tahu apa yang berlaku. Mungkin kita husnuzon, mungkin dia yang mungkin terlepas cakap tu dia tengah beremosi, ataupun dia tengah ada masalah peribadi kan. So kita lepaskan benda tu, tak ada kaitan ke, and then kita move on dan kita fokus yang di depan. Itu sahaja cara dia sekarang ni kan. Setakat tengok Syida tu marah macam tu, aduh, takut apa kan. Tak lagi geram dia lah kan. Cikgu pun ada iras Syida duduk kuat. Celah mana lah, gigi lah kot, taring ni adalah. Orang Jepun kan ada banyak taring kadang-kadang kan. So sebab tu cikgu tak nak pakai braces. So biarkan taring tu. Next guest tak tahulah kan. So nantikan je lah kan. Tapi janganlah harap lebih daripada saya. Saya ni, orang kata apa, kadang-kadang kita nak panggil macam tu pun kita kena tengok juga pada dia punya waktu apa semua kan, training apa semua. Jadi pun bukan susah pula, bukan senang nak panggil orang, lagi-lagi dia orang dah ada status yang macam tu kan. So jangan mengharap lebih lah daripada saya. Kalau ada tu ada, kalau tak ada tu tak ada lah. Abang Ahmad Syarazat Sani, memang saya itu dah jumpa dengan dia. Cakap-cakap, Abang Ahmad, boleh tak saya nak buat nanti saya akan follow up balik. Saya nak buat temu janji dengan Abang Ahmad untuk kita buat satu video untuk saya tanya apa-apa berkenaan dengan Abang Ahmad. So insya-Allah soon. Cuma sekarang ni, minggu ni itu baru habis World Champ, and then minggu ni insya-Allah saya ada kursus kejurulatihan dekat Putrajaya sampai 3 hari bulan. Lepas tu baru insya-Allah ada sedikit masa-masa free. Saya bukan saja fokus pada pemain, tapi mungkin pada jurulatih, mungkin pada wartawan sukan macam Abang Mat ke, yang lain-lainnya ke kan. Jadi benda tu biar kita dengar dari bermacam-macam side. So kita akan jadi peminat yang lebih berilmu. Terima kasih Syida, apa khabar? Baik. Dia kata dia baru lepas makan ramen. Kenapa bila ada title jadi macam susah nak jumpa? Okey, sebab apa? Nanti kan diorang akan ada sponsor-sponsor yang menyebabkan diorang ni ada terikat dengan sponsor. Mungkin dalam atas sponsor tu dia tidak boleh macam gini ke, tak boleh buat gini ke kan. Mungkin lah ada perkara macam tu yang buatkan susah. Tu je. Nak jumpa sekadar macam lepak tak shoot apa-apa tu mudah
kan. And then diorang ada event lepas tu lah. Next Dinfei Champion Japan Open. Kalau Eren Chan dan juga Sohui tak main di Japan Open ni, peluang tu ada kan. Sebab saya rasa dari sudut psikologinya sebagai rakan sepasukan, bila kita punya teammate ni dia dah ada result yang bagus, kita akan rasa tercabar. Kita akan rasa macam, ya aku pun jangan tengok video saya sebelum ni dengan Izzuddin pun, dia kata lepas dia tengok Olimpik Eren Chan Sohui tu yang buatkan dia rasa macam, aku masih kat sini lagi ni, orang dah sampai sana kan. So benda ni positif sebenarnya. Walaupun kita nampak macam benda tu tak baik, tapi benda tu sebenarnya positif kan. Cemburu yang positif. So faham? Yep, saingan yang sihat. Betul, saingan yang sihat. Sukalah dengar cikgu cakap. Terima kasih. Terima kasih. Nanti saya bagi tahu lagi kalau saya ada dapat jemputan ulas game ke kan. Penat juga tahu bercakap ni kan. Penat. Dan dah memang saya ni cikgu kan. Belajar tu pun memang ambil kos pendidikan. Kita belajar macam mana nak jadi cikgu, macam mana nak kawal kelas, macam mana nak kawal anak murid, macam mana nak mengajar. Semua tu kita belajar. Saya belajar di UKM kan. So mungkinlah. Lagi satu, memang saya ni jenis yang suka bercakap. So buatkan benda tu lebih nampak macam cikgu agaknya. Ada soalan-soalan lain boleh tanya saya. Sebelum saya dah nak gerak ni, saya bagi lagi 5 minit lah sebelum saya bergerak. So kalau ada soalan-soalan, InsyaAllah saya akan pilih dan saya akan jawab. Main badminton lagi ke Bang? Oh, soalan yang memang sukar untuk dijawab. Main main di peringkat yang tertinggi tu tak adalah, tapi main suka-suka tu adalah. Kan, of course lah, main untuk kesihatan. Kan, bersukan tu untuk kesihatan. Tapi untuk ke peringkat yang lebih tinggi tu tak. Baru nak tengok pair dengan Mami. Tak adalah, tu hanya sekadar gurauan saja. Nak buat Syida tu jealous. Tengok macam tak kerti jealous je kan. Dia ingat kita je pandai jealous. Kakak awak siapa? Amsyar. Apa perasaan Abang Amir semalam selepas Wuyik dengan Eren Chia Champion? Perasaan yang bercampur bau kan. Satu, dalam kerjaya saya sendiri sebagai pengulas jemputan. Yang ketiganya, mereka berdua bekas rakan sepasukan. Jadi kita ni tahu, tengok depan mata, kita berlatih sekali apa semua, suka duka tu semua tu kita nampak. Jadi perasaan yang bercampur bau. Aina Sofia mestilah kenal, sekelas, rakan sekelas. Bila nak lepak dengan Syawal. Syawal mana saya banyak Syawal saya kenal. Nak dapatkan satu tu lebih senang berbanding pertahankan betul. Ini pernah diperkatakan oleh Datuk Lee Chong Wei sebelum ini. You nak dapat satu champion tu mudah. Kan, mudah.
Tapi nak mengekalkan champion tu susah. Itu yang Datuk Lee Chong Wei pernah cakap lah dulu. Nasib baik Amir baik dengan kawan-kawan. Ni Faris, bila aku tampar dengan kau, ni kau pergi live dulu daripada live aku ni. Jadi nak menang satu kejohanan tu mudah kan, lagi-lagi kalau kita muda. Tapi nak mengekalkan tu, kita nak bermain dalam tekanan, kita nak menghadap macam-macam tekanan, kiri kanan, fans, supporters, media, macam-macam kan. Jadi bila nak mengekalkan tu, kita perlukan kemenangan dengan diri sendiri dulu. Itu yang diperkatakan Cooking Cat. Untuk dalam situasi Aaron Chia, Sowi macam tu, dah peringkat macam tu opponent pertama dia bukanlah opponent yang dia akan lawan tu. Opponent dia adalah opponent dia diri sendiri. Ya Allah. Opponent diri sendiri. So guys, benda pun dah nak pukul 7. So saya nak pergi beli barang jap kan. Banyak barang-barang peribadi saya dah habis lah. Antaranya pakaian-pakaian dalam lah kan. Takkan tu pun saya nak bagi tahu. Okay. So terima kasih untuk hari ni. Terima kasih kerana luangkan masa dengan saya kan, bagi saya borak sikit hari ni, cuti-cuti ni. So jumpa lagi di masa akan datang. YouTube baru akan datang, InsyaAllah akan datang, akan ada, InsyaAllah. Selalu buat live. Tengoklah. Tak suruh kita menjaga yang begitu sendiri. Okay, bye bye. Assalamualaikum.